Muslim, kita boleh kategorize mereka sebagai Ahlu Naisabur juga, Naisaburiyin. Dan Ibnu Jarud pun Naisaburiyin juga. Justru kita boleh mengatakan bahawa ini adalah mazhab Ahli Naisabur, iaitu menyusun hadis mengikut keutamaan, dan antara sanad yang paling diutamakan adalah sanad riwayat Ahlul Madinah. Nah, sekarang Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mengatakan, ja'a rajulun min ahli Najd ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang dari Najd. Najd adalah kawasan di luar Madinah, dan kawasan tersebut pada masa itu adalah kawasan yang masih belum lagi menerima Islam dengan sempurna. Dia baru lagi berkenalan dengan Islam, baru dengar dari jauh saja. Justru datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ira ra's. Sa'ira ra's maksudnya adalah rambut yang apa istilahnya, yang tak teratur, ya, rambut yang apa istilah bahasa Melayu dia? Kacau. Kusut masai. Kusut masai. Susah bahasa Melayu ni. Okey, dengan rambut yang kusut masai, yusma'u dawiyu sautihi wala yufqahu ma yaqul. Orang ramai boleh dengar suara humming dia aja, suara-suara aja, tapi tak faham apa yang dia cakap. Maknanya mungkin ini mengisyaratkan bahawa ahli Najd bahasa dia berbeza dengan bahasa ahli Madinah. Macam kalau anda dengar orang Kelantan cakap apa, anda cuma dengar suara aja, tak dengar tak faham apa makna apa yang dia cakap, cuma dengar suara saja. Mungkin kerana lahjah berbeza, mungkin karena bentuk perbincangan bahasa lahjah berlainan. Nah, orang ini pun datang dari jauh, nampak dengan kusut masai dia bahawa dia datang jauh khas untuk bertanya kepada Nabi. Ini menunjukkan dia ada minat, ada concern berkenaan dengan agama Islam. Hatta dana, sampai dia datang, sampailah dia mendekat kepada Nabi. Kalau dari jauh kita tak faham apa dia cakap, tapi kalau kita dekat, dengar betul-betul, bagi konsentrasi dan perhatian, kita faham apa dia cakap. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Oh, rupanya dia nak tanya berkenaan dengan agama Islam. Bertanya berkenaan dengan agama Islam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Nabi lalu menjelaskan, Islam adalah berkenaan dengan berbagai kewajipan yang mesti dilaksanakan, rukun-rukun yang mesti dilakukan. Maka Nabi menyebutkan ada 5 solat dalam sehari semalam. Nanti kita akan bincang bahawa ini adalah poin utama, mahal syahid yang akan dibawa oleh Ibnu Jarud untuk dalam bab solat ni, iaitu 5 solat sehari semalam. Dia adalah mesti kewajipan yang mesti dibuat. Faqala hal alayya ghairuha. Dia lalu mengatakan, wahai Rasulullah, adakah kewajipan lain, adakah solat lain yang wajib yang mesti saya laksanakan? Nabi mengatakan la illa an tatawwa. Nabi mengatakan tak, melainkan engkau melakukan perkara sunat. Kita berhenti sekejap berkenaan dengan jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Hadis ni, jawapan Nabi ni, ucapan Nabi mengatakan bahawa yang wajib dalam solat hanya 5 saja sehari semalam. Inilah maudhi' syahid daripada Ibnu Jarud. Beliau nak mengatakan bahawa kewajipan utama seorang mukmin sehari semalam adalah 5 solat. 5 solat. Justru selain 5 solat ni, dia tidak wajib. Kenapa? Sebab Nabi mengatakan pertama, la illa an tatawwa ketika ditanya. Lalu juga tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz, atau takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Kalau wajib Nabi diamkan, tak jelaskan, tak boleh, mustahil. Sebab Nabi berkewajiban untuk tabligh, menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Kalau ada yang perlu disampaikan pada saat tu, ketika orang datang, ketika orang tanya, ketika orang perlu, Nabi tak jelaskan,
adalah satu perkara yang mustahil Nabi buat. Justru 5 kewajipan yang Nabi tetapkan, itulah lima-limanya saja yang wajib, dan tak ada lagi kewajipan yang lain, yang solat wajib lain yang perlu ditetapkan. Dan ini sekaligus menafikan pandangan Hanafiyah yang mengatakan bahawa kita solat witir wajib. Sebab mereka berpandangan solat witir wajib. Dan rupanya ucapan pandangan solat witir wajib, dia bukan hanya pandangan ulama Hanafiyah saja, akan tapi dia juga adalah pandangan ramai mutaqaddimil fuqaha, ulama-ulama mutaqaddimin, fuqaha terdahulu, ulama salaf, ramai yang masih berpandangan, yang pernah berpandangan bahawa salat witir adalah wajib. Mereka berhujah antaranya dengan pelbagai hadis. Hadisnya yang antara yang sering disebutkan adalah al-witru haqqun ala kulli muslim. Al-witru haqq ala kulli muslim. Ada juga hadis autiru ya ahlal Quran fa innallaha witrun yuhibbul witr. Perintah autiru, berwitirlah, adalah amar, dan amar bermakna wujub. Ia menjadi asas bahawa kewajipan witir adalah satu kewajipan. Ini pandangan mazhab Hanafi. Akan tetapi hadis ni jelas menafikan kewajipan tersebut. Hadis ni jelas menafikan kewajipan tersebut. Hanya 5, Nabi katakan khamsu salawat fil yaum wal lailah. Khamsu salawat fil yaum wal lailah. 5 solat saja sehari semalam. Akan tapi mazhab Hanafi punya pandangan, yang Nabi sebutkan di sini fardu, yang kami kata witir tu wajib. Mereka bezakan antara fardu dengan wajib. Kalau fardu, dia adalah sesuatu yang sabit dengan dalil mutawatir. Akan tapi wajib adalah sesuatu yang sabit dengan dalil yang ahad. Justru kami tak kata solat 5 waktu, solat witir adalah fardu. Yang fardu adalah 5, akan tapi yang wajib lebih daripada 5. Ya, maksudnya witir kami katakan wajib. Nah, ini istilah yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Adakah beza fardu dengan wajib? Ulama mazhab Syafi'i tentulah mereka tak terima pandangan tersebut. Mereka mengatakan fardu dan wajib adalah sama, iaitu kalau ditinggal sama-sama berdosa, betul tak? Dilarang. Dan Nabi, kalau perkara tersebut berdosa, tak akan Nabi diamkan perkara ini, sehingga Nabi hanya tetapkan 5 perkara saja. Imam Ibn Abdul Bar sebut lagi satu dalil yang menurut anda sangat kuat untuk menafikan adanya solat yang wajib selain 5 waktu. Beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wassalatul wusta hafizu 'ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Salat wusta memberi isyarat bahawa solat hanya 5 saja. Sebab tak ada solat pertengahan kalau 6, betul tak? 6 mana pertengahan dia? Tapi kalau 5, jelas ada wusta, ada pertengahan. Iaitu sama ada subuh ataupun maghrib, subuh ataupun asar. Jadi wusta pertengahan. Ada 5, ada tengah. Tapi kalau 6, seperti pandangan mazhab Hanafi, tentulah tak ada pertengahan. Dan ini menjadi isyarat dari Quran bahawa 5 adalah wajib. Justru fuqaha-fuqaha yang berpandangan selain pandangan tersebut, kata Ibn Abbar, tak payahlah kita endahkan sangat. Dia agak tegas dalam perkara ini. Okey. Ada lagi permasalahan yang apabila Nabi mengatakan la illa anta tawwa. Pertanyaannya, hal alayya ghayruha? Adakah wajib saya melakukan perkara selain itu? Selain 5 waktu ni? Jawapan Nabi, la illa anta tawwa. La di sini, la illa anta tawwa. Illa di sini, illa anta tawwa. Illa di sini ada kemungkinan illa istisna muttasil atau istisna munqati'. Istisna muttasil ataupun istisna munqati'. Istisna muttasil bermakna adalah illa ni berkaitan dengan sebelumnya. Betul tak?
adakah saya wajib melakukan perkara yang lain? Nabi mengatakan, tak, melainkan kalau engkau melakukan perkara sunat. Bagi orang yang berpahaman bahwa illa di sini muttasil, mengatakan kalau engkau melakukan perkara sunat, maka ketika masuk dalam perkara sunat tu, maka dia sudah menjadi wajib dan tak boleh lagi ditinggal. Faham tak? Kalau dia mengatakan, adakah saya wajib melakukan solat selain 5 waktu? Tak. Melainkan kalau engkau melakukan perkara sunat, maka dia menjadi wajib sebab illa muttasil. Ini entahlah, saya yakin asatizah punya background nahu yang kuat, boleh tengok perkara ni antara illa muttasil dengan illa munqati. Kalau illa muttasil bermakna bahawa perkara yang wajib memang tak wajib, selain 5 waktu tu tak wajib, tapi illa an tatawwa, melainkan jika engkau melakukan perkara sunat maka dia menjadi wajib. Dan ini pandangan sesetengah ulama, disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, yang berpandangan bahawa mengatakan bahawa kalau engkau masuk melakukan perkara sunat, maka engkau tak boleh tinggal perkara sunat tu kalau dah masuk dah. Kalau kita dah buat perkara sunat, maka kita dah wajib melakukan perkara tu, kena disempurnakan sampai habis. Termasuk misalkan kita nak melakukan solat duha. Solat duha wajib ke? Tak. Dia adalah sunat. Tapi kalau engkau dah lakukan solat duha, tak boleh tinggal melainkan sempurnakan sampai habis. Sebab Nabi mengatakan la illa an tatawwa, illa ni berkaitan dengan perkara wajib tu. Adakah ada perkara wajib yang lain saya mesti lakukan? Tak, tak ada solat wajib selain 5 waktu, melainkan kalau engkau melakukan solat sunat, maknanya solat sunat kalau engkau telah lakukan maka dia telah menjadi wajib. Kalau sebelum masuk boleh pilihlah nak buat ke tak nak buat. Tapi kalau sudah tatawwa, sudah masuk melakukan perkara ni, maka engkau telah wajib melakukan perkara tersebut. Ini berlaku dalam perkara sunat, solat, nanti juga puasa, nanti juga zakat, betul kan? Nabi selalu sebutkan hal alayya ghairuha, qala la illa an tatawwa. Maknanya puasa kalau kita dah masuk puasa sunat, lalu kita dah mulakan, maka tak boleh diberhentikan tengah jalan, melainkan sampai habis, sampai akhir. Ini pandangan yang mentafsirkan illa di sini illa muttasil, dan ulama yang melakukan perkara tersebut antaranya adalah mazhab Hanafi. Mereka mengatakan bahawa kalau kita melakukan perkara sunat, tak boleh senang-senang kita berhenti tengah jalan. Dah masuk, kita buat, selesaikan, habiskan perkara tu, ibadah tersebut. Macam ibadah umrah, wa atimul hajja wal umrata lillah, walaupun umrah yang kita buat ibadah sunat, tapi kalau dah masuk tak boleh kita potong tengah jalan gitu saja, kita lepas, tinggalkan gitu saja, mesti wajib sampai akhir, habiskan. Nah, ini pandangan setengah ulama, akan tapi setengah ulama lain pandangan bahawa illa di sini munqati. Illa di sini illa munqati. Adakah kewajipan yang mesti saya buat selain salat 5 waktu? Nabi katakan tak ada. Illa an tatawwa adalah ucapan yang baru, melainkan kalau engkau nak buat perkara sunat, maknanya kalau engkau nak buat perkara sunat maka dia menjadi sunat. Kalau ada tak yang wajib? Tak ada yang wajib, selesai. Kalau engkau nak buat juga, buatlah perkara sunat. Itu maknanya adalah illa munqati. Illa munqati. Bermakna tak ada kewajipan selain solat 5 waktu, termasuk perkara yang sunat pun dia tak wajib. Kalau engkau buat pun perkara sunat tersebut, maka dia tetap sunat. Anytime boleh lepas, anytime boleh tinggal. Nah, dan ini disokong oleh banyak hadis-hadis di mana terutamanya dalam puasa kan. Puasa, orang siapa masuk puasa sunat, di tengah jalan dia nak tinggal. Nabi mengatakan bahwa dia adalah amiru nafsihi. Kalau dia nak lanjut, kalau dia nak tinggal. Dan ini yang lebih disokong oleh banyak dalil. Justru Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dia sokong pandangan ni, dan by the way dia adalah pandangan mazhab Syafi'i, yang berpandangan bahawa puasa sunat, salat sunat, dia bukan satu kewajipan,
Dan kalau seorang pun nak tinggal, memang lebih baik sempurnakanlah. Tapi kalau nak tinggal, maka dibenarkan di tengah jalan. Okey, kita lanjutkan hadis ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu syahri Ramadan. Nabi melanjutkan penjelasan bahawa puasa soal Islam juga berkaitan dengan puasa bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu? Orang tu bertanya lagi, adakah perkara lain yang wajib kepada saya? Qala la illa an tatawwa. Nabi katakan tak, melainkan jika engkau melakukan perkara sunat. Sama hukumnya dengan perbincangan sebelum ni. Qal wa zakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan perkara zakat. Qala hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa. Adakah perkara yang wajib selain zakat ni? Nabi mengatakan tak, melainkan jika engkau melakukan perkara sunat. Qal fa adbara ar-rajul. Orang itu pun kemudian pergi. Bahwa yaqul la azidu ala hadha wa la anqus min hadha. Beliau mengatakan, saya tak akan tambah ni dan saya tak akan kurangkan ini. Ini menjadi perbincangan para ulama. Dia mengatakan, saya tak akan tambah, saya tak akan kurang. Maksudnya tak tambah, tak kurang maksudnya apa? Maksudnya dia nak buat solat yang wajib-wajib aja, tak akan tambah dengan sunat-sunat. Dan tak akan kurang yang wajib-wajib tu, walaupun dia tak tambah dengan perkara sunat. Jadi dia cuma buat yang wajib-wajib saja. Ini adalah pemahaman kita yang pertama. Pemahaman kita yang kedua ucapan dia la azidu ala hadza wa la anqus min hadza, maksudnya adalah saya tak akan tambah dan tak akan kurang info yang saya dapat dari Nabi ini untuk saya sampaikan kepada kaum saya. Sebab dia datang sebagai wakil, representasi daripada kaum dia di Najd. Betul tak? Saya tak akan tambah, tak akan kurang perkara ni. Maksudnya saya terima message daripada Nabi, saya hafal, saya tak tambah, saya tak kurang, macam tu juga saya sampaikan kepada kaum saya. Ini pandangan yang kedua. Dan tapi yang zahirnya adalah nampak macam seolah-olah dia tak tambah dan tak kurang perkara yang wajib. Yang wajib saya buat, saya tak akan kurang, tapi saya tak nak tambah dengan yang lain. Ini yang pemahaman zahir yang banyak dipahami oleh ramai ulama. Apa komen Nabi apabila beliau mengatakan macam itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq. Dia akan selamat, dia akan berjaya jika benar berpegang dengan ucapan itu. Jadi kalau dia cakap ni benar, serius, dan dia buat macam yang dia cakap, maka dia akan berjaya. Maksudnya masuk surga. Selamat nanti di akhirat. Nah, ucapan Nabi ini berkaitan dengan makna yang pertama atau makna yang kedua? Kalau kita kaitkan dengan makna yang pertama, yaitu dia akan buat yang wajib dan tak kurang, dan dia buat yang wajib, tak kurang dan tak lebih, maknanya akan ada isu sedikit, kata seramai para ulama lain. Antaranya Imam Nawawi sebutkan, kalau dia tak tambah, dia tak kurang, memang okeylah. Tapi kenapa dia kata tak tambah, Nabi kata tetap juga aflah? Aflah, dia tak kurang, betul lah, selamat. Tapi kalau dia tak tambah, kenapa Nabi puji juga? Ini yang jadi isu diraisap oleh sebagian ulama. Dan ini yang kemudian dijawab oleh pelbagai jawapan. Kata Imam Nawawi, mungkin jawapannya adalah dia selamat, betul, di akhirat. Tapi tak macam orang-orang yang buat ibadah-ibadah sunat juga. Ada perbezaan tingkatan. Orang yang buat cukup-cukup selamat, ada orang yang buat lebih daripada cukup, puasa perkara yang wajib dan yang sunat juga lebih selamat daripada dia. Nah, kalau kita maksudkan adalah makna saya tak akan tambah, tak akan kurang maklumat ni untuk saya sampaikan kepada kaum saya, tak ada isu. Dia memang aflaha in sadaq, betul. Dia akan selamat nanti kalau dia serius dalam ucapan tersebut. Di sini Anda nak bawa satu perbincangan dalam dalam Sahih Muslim. Riwayat ni tuan-tuan diriwayatkan oleh Imam Muslim, riwayat daripada Imam Malik dengan lafaz macam tadi.
ada lagi riwayat ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang berbeza, iaitu daripada Ismail bin Ja'far daripada Abu Suhail. Kalau ini riwayat Malik an Abi Suhail, betul. Nah, Imam Muslim meriwayatkan daripada Ismail bin Ja'far an Abi Suhail an abihi an Talhah bin Ubaidillah. Dalam lafaz aflaha in sadaq, dalam riwayat Ismail bin Ja'far ni lafaznya berbeza dengan mengatakan aflaha wa abihi in sadaq. Aflaha wa abihi in sadaq. Apa makna wa abihi? Dia adalah sumpah demi ayahnya. Aflaha wa abihi in sadaq. Jadi ada tambahan wa abihi dalam riwayat Ismail bin Ja'far. Nah, tambahan ni nampak betul bahawa Imam Ibn Jarud tak nak bawa. Betul tak? Beliau riwayatkan hanya riwayat Imam Malik saja tanpa ada lafaz wa abihi. Sebab kalimat wa abihi dia adalah sumpah bertentangan dengan larangan Nabi untuk bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Kalau pelbagai hadis banyak sekali menyebutkan bahawa kalau kita bersumpah tak boleh bersumpah melainkan dengan nama Allah. Wallahi bolehlah, wabillahi boleh. Akan tapi kalau wa abihi, demi ayahnya, demi yang lain-lain, melainkan dalam Al-Quran Allah yang bersumpah macam tu. Tapi kalau manusia dia tak benarkan bersumpah dengan ayahnya, dan dia adalah satu tradisi jahiliyah yang coba untuk dihilangkan oleh Islam. Nah, Ismail bin Ja'far meriwayatkan wa dengan lafaz wa abihi. Macam mana dari segi perbincangan ilmu hadis kita? Adakah dia dikira sebagai ziyadah siqah yang maqbulah, ataukah dia dikira sebagai ziyadah yang syazah yang bertentangan dengan riwayat lebih kuat? Sebab Ismail bin Ja'far berbanding dengan Malik seolah-olah berlaku perbezaan riwayat antara Ismail bin Ja'far dengan Malik. Sebab dua-dua meriwayatkan dari sumber yang sama, iaitu Ismail daripada Abu Suhail. Malik tak sebut wa abihi, tapi Ismail bin Ja'far menyebutkan wa abihi. Nah, di sini ada perbincangan beberapa ulama dan cukup intens juga nak tengok perbincangan tersebut, sebab setengah ulama menafikan sama sekali riwayat tu. Antaranya Imam Al-Qurafi dan Imam As-Suhaili. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Mereka mengatakan lafaz riwayat aflaha wa abihi, dia katakan tak sahih. Itu riwayat khata. Riwayat tak betul. Pertama, dia bertentangan dengan Malik, dan juga yang kedua, kandungannya menyalahi hadis-hadis yang melarang kita bersumpah dengan selain nama Allah. Akan tapi beberapa ulama seperti Al-Qurtubi mengatakan riwayat itu sahih, ada di Sahih Muslim, dan kita tak boleh salahkan perawi siqah macam begitu saja. Kita tak boleh salahkan perawi siqah. Justru kalau kita nak, yang perlu kita lakukan adalah kita terima riwayat tersebut, lalu kita tafsirkan riwayat itu dengan tafsiran-tafsiran yang lebih sesuai. Justru mereka mengatakan bahawa aflaha in wa abihi in sadaqa, betul, riwayat itu sahih, riwayat daripada Muslim, perawinya Ismail bin Ja'far siqah. Tapi wa abihi maknanya adalah, wa abihi bermakna mungkin dulu ni zaman Nabi belum larang perkara tu, masih dibenarkan lagi sebelum dimansuh. Atau wa abihi, ini ada dhamir yang dibuang di sini, yaitu wa rabbi abihi, bukan wa abihi tapi wa rabbi abihi, dan takwilan-takwilan yang lain. Nah, Imam Ibn Hajar nampak macam lebih memihak kepada pihak yang mengatakan bahawa lafaz ni betul, lafaz ni sahih, dan kita perlu takwil saja. Bagaimana ada sikit masalah kalau kita terima lafaz tu, dan anda lebih suka untuk berpandangan bahawa riwayat tersebut kita hukumkan syaz.
Sebab ziyadah dia adalah ziyadah yang bertentangan dengan yang tambahan yang tidak disebutkan oleh Imam Malik, walaupun Ismail bin Ja'far siqah, akan tapi mungkin berlaku riwayat bil makna di sini. Riwayat bil makna di sini, dan perlu berhati-hati untuk menetapkan perkara tersebut. Walaupun dia siqah, kita tak boleh mengatakan bahawa ini berlaku perkara-perkara yang kesilapan, waham dan lain sebagainya. Itu pandangan anda lah. Tapi anda tak boleh jazam perkara ini sebab tak berani sangat untuk menjazam perkara ini. Tapi nampak dari sini macam ada isu daripada, dan isu itu isu besar. Isu itu isu besar. Sama ada kita terima ataupun kita reject, kita terima dengan takwil ataupun kita reject sama sekali. Tapi dua-dua pandangan ni anda cuma nak bawa pandangan bahawa dua-dua pandangan ni perlu dipertimbangkan. Bukan terus kita katakan salah saja. Bahawa pandangan mengatakan ini dhaif, salah. Pandangan mengatakan bahawa riwayat wa abihi ini tak khilaf, salah. Ini menurut anda perlu tak sampailah ke tahap macam itu. Tapi ihtimal dua-dua berlaku. Ihtimal berlaku kesilapan boleh, walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebab sekali lagi Imam Muslim letakkan riwayat Imam Malik di awal, riwayat Ismail bin Ja'far berikutnya, dan kita boleh katalah, anda tak jazam sangat, tapi kita boleh kata bahawa mungkin beliau mengisyaratkan illah di sini, mungkin, tapi tak nampak isyarat tu begitu kuat, tapi mungkin berlaku beliau nak mengisyaratkan perkara ini. Anyway, semua yang berbincang perkara ini sepakat bahawa tambahan tersebut adalah tambahan yang tak boleh diterima secara zahirnya. Hadis yang berikutnya, qala hadatsana Ali bin Khashram, qala hadatsana Ibnu Uyainah an Ibrahim ibnu Maisarah wa Muhammad ibn al-Munkadir annahu sami'a Anas radhiyallahu anhu yaqul sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra bil Madinah arba'an wa sallaitu ma'ahu al-'asra bi Dzul Hulaifah rak'atain. Qala hadatsana Ali bin Khashram qala hadatsana Abdullah yani ibn Idris an Ibn Jurayj an Ibn Ammar an Ibni Abi Ammar an Abdullah ibn Babaih, atau ada riwayat lain Abdullah ibn Babah an Ya'la ibn Umayyah annahu qala qultu li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu laisa 'alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru wa qad amina an-nas. Faqala Umar radhiyallahu anhu ajibtu mimma ajibta minhu fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Dua hadis ni tuan-tuan berkaitan dengan hukum yang baru, yaitu berkenaan dengan solat qasar, solat musafir. Seolah-olah Imam Ibn Jarud nak sebutkan bahawa 5 solat yang telah ditetapkan tadi, dia adalah solat di masa-masa normal, masa-masa mukim. Dia dilaksanakan dalam masa-masa tertentu pada rakaat-rakaat tertentu. Akan tapi apabila kita berada dalam perjalanan atau musafir, maka hukumnya ada sedikit perbezaan. Dari segi masa boleh berubah, sebab 2 solat boleh dijamak dalam satu waktu, dan juga rakaatnya berbeza daripada rakaat-rakaat sebelumnya. Yang 4 boleh berkurang menjadi 2. Itu yang beliau bawa dalam perbincangan 2 hadis ni. Hadis yang pertama, qala hadatsana Ali bin Khashram, seorang ulama siqah di Baghdad. Ali bin Khashram Abul Hasan, dia bukan di Baghdad tapi di Marwazi. Beliau dikatakanlah Ibnu Ukhti Bishr al-Hafi. Ibnu Ukht Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ulama tasawuf besar yang ada di Baghdad. Bahkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi nak agar kalau meninggal dunia dikuburkan di sebelah Bishr al-Hafi. Beliau ulama alim dalam fiqh, alim juga dalam hadis, walaupun lebih terkenal dalam zuhud, tasawuf dia. Nah, Ali bin Khashram Imam Hafiz, kata Imam Az-Zahabi, intaha ilaihi ulul isnad bima wara'an nahr
wa bimaru wa harah. Jadi beliau punya sanad paling ali di ma wara an-nahr, di Mesopotamia. Di kawasan Mesopotamia, dia adalah orang yang punya sanad paling tinggi dan imam hafiz. Tak ada isu berkenaan dengan siqah dia. Qala haddatsana Ibnu Uyainah, ma'ruf Sufyan bin Uyainah, an Ibrahim Ibnu Maisarah. Ibrahim Ibnu Maisarah, tuan-tuan, adalah seorang ulama dari perawi daripada Taifi, tapi tinggal di Mekah, dan juga ulama yang sangat alim dan siqah. Imam Sufyan bin Uyainah pernah berkata, akhbarani Ibrahim Ibnu Maisarah ma lam tara aynaka wallahi mislah. Tak ada, engkau tak akan jumpa orang macam dia. Dari segi zuhud dia, dari segi ibadah dia, dari segi ilmu dia. Malam tara ainaka mislah. Dan beliau sekarang meriwayatkan juga, Ibrahim bin Maisarah meriwayat, dan Muhammad Ibnul Munkadir. Dua-dua ni adalah ulama yang sangat alim, sangat zuhud, sangat soleh. Tadi Ibrahim bin Maisarah di Taif, At-Taifi tinggal di Mekah. Muhammad Ibnul Munkadir di Madinah, ulama tabi'in yang sangat wara', sangat alim, yang ada di Madinah pada zaman itu. Dan tak ada isu berkenaan dengan hafalan dan kesolehannya. Dua-dua meriwayatkan daripada Anas Ibn Malik. Annahu kana yaqul, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra bil Madinah arba'an. Saya pernah salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam zuhur di Madinah 4 rakaat, maknanya tamam. Wa sallaitu ma'ahu al-'asra bi Dzul Hulaifah rak'atain. Dan saya solat bersama Nabi asar di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Ini berlaku apabila Nabi melaksanakan keluar untuk melakukan haji wada'. Nabi keluar dari Madinah lepas zuhur, jadi Nabi solat dulu zuhur 4 rakaat sebab Nabi belum keluar. Akan tapi kemudian Nabi bertolak lepas zuhur sampai asar, sampai di Dzul Hulaifah dah masuk asar. Dan apabila sampai di Dzul Hulaifah, Nabi masuk melaksanakan salat asar 2 rakaat sebab sudah dikira sebagai musafir, sudah keluar dari Madinah, sebab sudah bertolak nak melakukan perjalanan ke Mekah. Ini menjadi dalil bahawa dibenarkan qasar salat, masyru'iyah mengqasar salat. Yang dilakukan tak ada khilaf, dibenarkan perkara tersebut. Yang menjadi khilaf adalah qasar ni wajib ke harus? Sebab Nabi buat, dan perbuatan Nabi ini tidak menunjukkan harus ataupun menunjukkan wajib. Orang boleh menafsirkan bahawa ini adalah satu kewajiban sebab Nabi buat, kita kena buat. Tapi hujah ni tak kuat. Kenapa? Nabi tak kata wajib. Boleh juga, boleh bermaksud bahawa Nabi buat ni bermakna dilalatil jawaz, li ta'lim dan lain sebagainya. Nah, justru hadis berikutnya menampakkan pandangan bahawa qasar adalah jaiz. Dia rukhsah, keringanan, bukan satu kewajiban. Yaitu haddatsana Ali bin Khashram, qala haddatsana Abdullah yakni Ibn Idris. Abdullah bin Idris adalah seorang ulama di Kufah yang kita dah bincang sebelum ni. Beliau walaupun Imam Malik punya pandangan negatif kepada kebanyakan ahli Kufah, tapi beliau tetap meriwayatkan daripada Abdullah bin Idris juga sebab siqah dia, hafalan dia dan kerapatan keilmuan dia dengan Imam Malik. An Ibn Jurayj ma'ruf di Madinah, di Mekah, ulama yang sangat hebat, seangkatan dengan Imam Malik, iaitu Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibn Jurayj. Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibn Jurayj, seorang ulama tabi'in yang terkenal antara orang pertama yang mentadwin buku, menulis buku. Dan buku dia dikira selalu dikenal di kalangan ahli hadis dikenal sebagai Kitabul Amanah. Kitab amanah bermakna karena tak pernah silap, tak ada silap dalam buku tu. Macam Al-Quran, Al-Mushaf. Mushaf tak ada silap sama sekali dalam Mushaf. Nah, mereka tak kata macam Mushaf, akan tapi kitab ni Kitabul Amanah sebab dobat dia sangat sempurna dibuat oleh Ibn Jurayj. Nanti kita akan bincang pada masa yang lain berkenaan dengan beliau. An Abi Ammar, Abu Ammar tuan-tuan adalah, kita nampak
Ibnu Abi Ammar, Ibnu Abi Ammar, ada berapa riwayat sebenarnya? Imam Ibn Abdul Bar sebutkan. Yahya Al-Qattan meriwayatkan daripada Ibnu Jurayj, daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Ammar. Akan tetapi Abdul Razak meriwayatkan daripada Ibnu Jurayj an Abdullah Ibnu Abi Ammar. Jadi ada perbezaan. Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Ammar dengan Abdullah bin Abi Ammar. Tak ada Abdurrahman. Nah, mana riwayat yang betul? Nampak Abdullah bin Idris, dia tak decide adakah Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Ammar ataupun Abdullah bin Abi Ammar. Beliau hanya sebut Ibnu Abi Ammar. Nak keluar daripada khilaf. Kalau saya sebut Abdurrahman, nanti orang salahkan. Saya sebut Abdullah, nanti orang salahkan. Bagus Ibnu Abi Ammar. Nah, kata Imam Ibn Abdul Bar, yang betul adalah riwayat Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Ammar. Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Ammar, dan beliau adalah ulama siqah juga, ulama yang siqah. An Abdullah ibnu Babaih atau Abdullah bin Babah. Abdullah bin Babah adalah seorang ulama tabi'in, dia maula Ya'la bin Umayyah yang sekarang dia riwayatkan. Ya'la bin Umayyah adalah seorang sahabat Nabi, tak ada isu juga dengan hafalan dia. Qultu li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Umar berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum." Jadi ayat yang menyebutkan qasar dikaitkan dengan syarat, yaitu khauf. Boleh engkau mengqasar solat kalau takut. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Kalau engkau takut, bermakna kalau engkau tak takut, boleh tak qasar? Ini mafhum mukhalafah. Maknanya ini hadis ini menjadi hujah juga bahawa mafhum mukhalafah adalah hujah di sisi para sahabat Nabi. Mereka mengguna mafhum mukhalafah dalam istidlal, dalam ihtijaj. Justru mereka mengistishkal hadis ayat ni. Dulu di zaman Nabi boleh qasar, kita mafhum lah, sebab mereka takut berlaku sesuatu daripada orang kafir dan lain sebagainya. Tapi sekarang waqad aminan nas, sekarang kita dah aman lah. Seluruh kawasan dah jadi kawasan Islam. Di zaman Sayyidina Umar, semua kawasan dah selamat. Justru adakah syarat ni masih berlaku? Bermakna kita tak boleh qasar melainkan kalau takut saja. Justru kalau dah aman dah tak boleh lagi. Apa jawaban Umar? Faqala Umar radhiyallahu anhu, ajibtu mimma ajibta minhu. Saya pun pernah mempermasalahkan perkara ni seperti engkau mempermasalahkan perkara ni. Ajib bermakna kita pelik, kita berfikir, mempermasalahkan perkara tu, muskilkan perkara tu. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tanya kepada Nabi. Faqal sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Nabi katakan, ini sedekah Allah bagi kepada kamu. Faqbalu sadaqatah, terimalah sedekah tu. Maka terimalah sedekah tu. Kalimat sadaqatun jelas menunjukkan bahawa qasar boleh dilakukan walaupun tidak takut berlaku apa-apa di tengah jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, sadaqatun bermakna ini rukhsah sahaja. Dia bukan satu kewajipan. Siapa nak ambil, ambil. Siapa yang tak nak ambil, tak apa-apa. Ini menjadi hujah mazhab Syafi'i yang berpandangan bahawa qasar tidak wajib. Dan sekaligus menjadi hujah mereka ke atas mazhab Hanafi yang mengatakan bahawa qasar adalah wajib dalam musafir. Lalu bagaimana Imam mazhab Syafi'i memahami faqbalu sadaqatah? Perintah untuk terima sedekah Allah Subhanahu wa taala. Menurut mazhab Syafi'i, faqbalu bukan perintah bermakna wajib, akan tapi inilah perintah untuk istihbab. Jadi seolah-olah galakan Nabi untuk menerima perkara sedekah rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya tuan-tuan puan sekalian, berkenaan dengan solat qasar, ada dua pandangan.
antara pandangan yang mengatakan dia sunat, so itu adalah pandangan Syafi'i, dan ramai dari kalangan al-hadis, yaitu qasar adalah sunat dalam musafir dan itmam lebih baik. Qasar adalah sunat dalam bagi musafir, dan siapa yang tidak melaksanakan perkara tersebut maka dibenarkan. Sedangkan mazhab Hanafi pandangan bahwa qasar adalah wajib, justru siapa yang melakukan itmam tidak sah solatnya. Antara dalil-dalil yang menggunakan mazhab Hanafi terlalu banyak untuk kita sebutkan. Antaranya adalah ucapan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan awwalu ma furidatis shalah rak'atain. Pertama kali solat diwajibkan adalah 2 rakaat, lalu dikekalkan dalam solat musafir dan ditambah dalam solat hadar. Justru hadis ini menjadi dalil bagi mereka bahwa asal solat adalah memang 2 rakaat. Wajib kita untuk kembali kepada asal ketika musafir. Justru tak boleh dibenarkan. Mereka pandangan mengqasar solat adalah satu kewajiban, dan siapa yang tak melakukan perkara ini tidak sah solatnya. Berbeza dengan mazhab Syafi'i. Saya rasa masa saya sudah habis. Takut nanti kawan-kawan pun ada kerja yang lain. Saya cukupkan di sini untuk buka, mungkin ada soalan atau tambahan perbincangan dari orang yang lain. Ya, sila. Nak tanya sikit. Kalau tengok yang tadi, kalau boleh kita tengok daripada 3 hadis yang doktor sebutkan tadi. Hanafi kalau berkaitan dengan perintah biasanya akan menjadi wajib, dan juga Syafi'i kalau Hanafi, pandangan Hanafi dia lebih kepada kalau berkaitan dengan fi'il am, dia akan hukum wajib bagi sesuatu ibadah itulah, seperti mana yang tadi yang doktor sebut. Soalan saya, kalau solat sunat, maknanya dalam hal ini Allah bagi keringanan pada solat wajib. Maknanya kalau solat sunat yang biasa dilakukan, kita perlu tinggalkan supaya meraihkan rukhsah yang Allah bagi kepada orang musafir sebagai contoh. Pertama berkenaan dengan perintah, menurut mazhab Hanafi, adakah setiap perintah bermakna wajib? Sebenarnya dia adalah pandangan para ulama semua. Mereka sepakat bahawa kalau perintah daripada Allah dan Nabi, maka pada asalnya perintah bermakna wajib. Ini saya tak beranilah kata sepakat, tetapi kebanyakan para ulama mereka berpandangan setiap al-amr bermakna wujub. Asal perintah adalah bermakna wajib. Melainkan kalau ada qarinah yang menunjukkan bahawa dia tak wajib. Nah, ini tak ada isu berkenaan perkara ni. Hanafi macam tu, mazhab Syafi'i pun macam tu. Setiap kali tengok perintah, dia akan tengok ni asalnya adalah wajib ni. Tapi tengok dulu dalil-dalil lain. Adakah dalil-dalil lain menyokong dia wajib, ataupun dalil-dalil lain menyokong bahawa dia sebenarnya tak wajib. Nah, perbezaan dalam perkara ni, misalkan dalil perintah Nabi untuk faqbalu sadaqata, terimalah sedekahnya. Mazhab Hanafi berpandangan bahawa perintah ni adalah wajib. Kita kena terima walaupun ini adalah sedekah, tapi kita wajib terima sedekah. Wajib kita terima sedekah. Ini antara hujah mereka lah. Akan tapi hujah yang lain yang lebih kuat sebenarnya adalah pandangan daripada Aisyah. Ucapan Siti Aisyah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Awwalu ma furidatis salah rak'atain. Solat yang pertama kali Nabi Allah tetapkan adalah sebenarnya 2 rakaat. Dan ini menjadi kembali asal secara zahir bahawa solat musafir mesti 2 rakaat tak sah selain daripada tu. Tak sah selain daripada tu. Mazhab Hanafi berpandangan bahawa ucapan Siti Aisyah ni tidak secara zahirnya, tidak boleh diterima, dipahami secara zahirnya. Kenapa? Sebab Siti Aisyah sendiri sepanjang dia melakukan musafir selalu itmam. Ya, antara orang yang terkenal selalu itmam dalam salat musafir adalah Siti Aisyah dan Utsman.
Sayyidina Osman musafir pergi ke Mina, dia solat 4 rakaat, orang lain semua 2 rakaat, dia solat 4 rakaat sampai menjadi isu. Abdullah bin Mas'ud kritik dia, sahabat yang lain kritik dia, Osman. Siti Aisyah pun macam tu. Dia setiap musafir selalu mengitmam solat. So, para ulama kemudian berpandangan, adakah ucapan Siti Aisyah bertentangan dengan perbuatannya? Tak mungkin dia cakap apa, buat apa, betul tak? Justru mereka berpandangan bahawa ucapan Siti Aisyah mesti ditakwil untuk menunjukkan bahawa solat memang asalnya 2 rakaat ketetapan daripada Allah, tapi ketetapan tu pada masa berikutnya bukan satu kewajipan, ia adalah satu pilihan. Siapa nak buat, siapa yang tak nak buat pun dibenarkan. Nah, antara hujah mazhab Hanafi yang lain adalah Nabi sepanjang melakukan perjalanan tak pernah itmam. Semua riwayat mengatakan Nabi qasar. Nah, mulazamah Nabi untuk perbuatan ni menunjukkan bahawa perkara itu wajib. Mazhab Syafi'i katakan taklah, mulazamah Nabi satu perbuatan tidak selalu menunjukkan wajib. Mungkin Nabi nak tunjukkan afdal, mungkin Nabi nak tunjukkan jawaz, mungkin Nabi nak tunjukkan, nak didik sahabat dan lain sebagainya. Banyak ihtimal dan istidlal idza taraqahul ihtimal saqata anil istidlal. Hujah kalau ada ihtimal tak boleh jadi hujah. Justru khilaf dalam perkara ini adalah khilaf yang menurut ana cukup kuat. Dan walaupun Imam, kalau tuan-tuan baca buku Syaukani, Nailul Awtar, beliau mentarjih pandangan yang mengatakan bahawa qasar tu wajib. Anda tengok hujah-hujah tu banyak disebutkan, lalu beliau mengatakan apa? Wa qad laha min majmu'i ma dzakarna rujhanul qaul bil wujub. Dari semua hujah-hujah ni beliau mengatakan nampak macam qaul yang rajih adalah qaul wajib, iaitu qaul mazhab Hanafi. Itu pandangan Syaukani lah. Bagi ana ada banyak perkara, ada hole, ada ruang-ruang yang boleh kita hujahkan dalam perkara. Mubarak Furi tuan-tuan dalam syarah Tirmizi, beliau tak mentarjih mana yang lebih kuat, akan tapi beliau mengatakan apa? Banyak ucapan yang menurut anda perlu disebutkan. Apa dia kata? Beliau mengatakan min sya'ni muttabi'is sunanin nabawiyah wa muqtafil atharil mustafawiyah an yulazimul qasr fis safar kama lazamahu sallallahu alaihi wasallam walau kana al qasru ghairu wajib fattiba'us sunnah fil qasri fis safar huwal muta'ayyin. Dia mengatakan walaupun katalah sunnah qasar tu tak wajib, tapi orang yang cinta sunnah, orang yang selalu mengamalkan hadis Nabi, musafir kena qasar, musafir kena qasar, sebab Nabi selalu mulazamah qasar. Nabi selalu mulazamah, dan itu menurut anda pun memanglah kalau kita musafir sepatutnya buatlah qasar, patut buatlah qasar. Tapi kita tak boleh sampai kepada kepandangan mengatakan wajib, melainkan dengan dalil yang lebih kuat. Satu ucapan daripada Ibn Abdul Bar anda suka untuk sebutkan sebagai penutup mungkin. Hadis Umar bin Khattab ni menjadi dalil, kata Ibn Abdul Bar, ini perbahasan usul. Beliau mengatakan bahawa hadis Umar bin Khattab ni menjadi dalil bahawa terkadang Allah menetapkan hukum bersyarat dalam Al-Quran, lalu dalam hadis ditetapkan tanpa syarat. Betul tak? Allah sebut satu hukum bersyarat dalam Al-Quran, iaitu kalau engkau takut boleh qasar. Ada syaratnya, iaitu syarat takut. Tapi hadis boleh mengangkat syarat tersebut, lalu menetapkan hukum tersebut tanpa syarat. Ya, hadis menetapkan bahwa boleh qasar walaupun tak takut. Ini bukan bentuk pertentangan antara hadis dan Quran, akan tapi ini menunjukkan bahwa fungsi hadis adalah salah satunya menjelaskan bayan kandungan Al-Quran. Salah satu bentuk bayan adalah mengangkat syarat yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Ini anda rasa baik, satu istinbat bagus daripada Imam Ibn Al-Bar mengajarkan kita usul fiqh daripada hadis, dan memang itulah sepatutnya yang dibuat.
berbincang usul fiqh daripada hadis agar kita boleh faham bagaimana mengistinbat dalam mengikut logik para ulama salaf. Wallahu a'lam. Ada apa-apa lagi tuan-tuan? Ustaz, Ya. Ana ada soalan. Dalam hadis ni, Ana baca syarah Zarqani di atas Muwatta' Malik. Dia ada bawa pandangan waqila larangan untuk sebut abihi ni dia khususiat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Okey. Kalau dia khususiat untuk Nabi, maka dia tak dilarang lah. Tapi kalau untuk lari, dilarang. Betul. Ada satu pandangan macam tu. Ini Ibnu Hajar pun sebut, isyaratkanlah dalam Fathul Bari, sesetengah ulama berpandangan bahwa ini adalah khususiat untuk Nabi, akan tapi menurut beliau tak ada dalil yang menunjukkan khususiat. Yang ada adalah larangan Nabi secara umum, lalu kemudian Nabi buat dalam hadis ni, akan tapi itulah untuk kita keluar daripada iskal, sama ada kita katakan khususiat ataupun yang lain-lain, maka khususiat dia perlukan dalil. Setiap kali kita mengatakan khusus untuk Nabi dan lain sebagainya, kita perlukan dalil. Sebab secara am, semua yang Nabi katakan dan Nabi buat adalah qudwah untuk seluruh umat. Dan menurut anda, pandangan Ibnu Hajar juga kuat, tak ada dalil kuat untuk mengatakan bahwa dia khususiat. Dan anda lebih suka, walaupun ini mungkin tak disukai oleh Imam Ibn Hajar dan Al-Qurtubi, lebih suka mengatakan bahwa tambahan ni tambahan syazah, itu lebih keluar daripada masalah. Akan tapi bagi Imam Ibn Hajar yang melihat bahwa ini riwayat siqah dan riwayat siqah mesti diterima, mungkin kita berhati-hatilah untuk mengatakan bahwa dia syazah. Kalau yang yang lebih selamat, okey, riwayat sahih tapi muawwal, mungkin dia mansukh, mungkinlah mansukh. Dulu Nabi pernah buat tapi Nabi larang, dan itu pun satu pandangan yang menurut anda lebih boleh diterima lah dalam perkara ni. Sedangkan kalau dengan takdir hazaf wa rabbi abihi, macam terlalu takalluf. Wa rabbi abihi, wa abihi, sama ada pilihan yang terbaik adalah mansukh. Tak ada dulu boleh tapi sekarang berikutnya tak dilarang. Wallahu a'lam. Memang ya, ada pandangan macam tu dan diadres oleh Imam Ibn Hajar dengan sangat baik menurut anda. Ustaz, Nabi Ismail bin Ja'far, Ya. dalam Ikmal Tahdhibul Kamal, dia bawa satu qaul ulama jarh wa ta'dil yang katakan dia ni qalil khata'. Okay. Qalil khata'. So boleh tak kita kata ni tempat mawdi' yang akhta'a fiha hadha ar-rajul Ismail bin Ja'far? Sebab dia yuwafiq dengan Malik dalam kebanyakan syuyukh Malik. Kebanyakan syekh diorang dua, Malik dan Ismail bin Ja'far. Tapi Malik tak khata' dekat sini, Ismail bin Ja'far za dekat sini. Abihi. So boleh kita kata kita nak hukum ke atas sesuatu matan kalau dia khata' berdasarkan dia mukhalafah dari segi marwiyat ke atas perawi ataupun ke atas imam. Boleh tak? Boleh. Secara teori boleh. Oleh kerana Malik adalah orang yang sangat tahari dalam riwayat, dalam lafaz, dalam rijal, dia akan jaga betul-betul. Lalu ada orang menyalahi dia, maka kita akan boleh kata engkau telah melakukan mukhalafah yang ulama yang lebih awsaf, iaitu Malik. Kita boleh secara teori katakan ziyadah ini ziyadah khata, syazah, itu sebabnya kita tolak. Itu yang anda lebih suka untuk buat macam tu. Tapi anda tak berani kata sebab belum jumpa orang yang kata macam tu. Jangan sampai kita buat bid'ah. Kita buat membawa satu pandangan yang tidak disokong oleh salaf. Justru kalau ada pandangan yang al-hadis yang mengatakan macam tu, riwayat ni syazah, anda pegang. Yang ada hanya ucapan Qurafi disebutkan oleh Ibn Hajar. Al-Qurafi mengatakan riwayat ni khata dikatakan. Riwayat ni
tak ada dalam sahih atau apa dia kata. Sorry, nanti anda tengok. Sekejap. Qurafi mengatakan wa abihi lam tasih, ya, kata Ibnu Hajar, wa ghafala al-Qurafi fadda'a anna riwayata bilafzi wa abihi lam tasih li'annaha laysat fil muwatta. Dia hanya mengatakan hadis ni, ucapan ni tak sahih karena tak ada muwatta. Menurut anda ucapan itu memang kena hentam lah. Yang bagus adalah riwayat wa abihi tidak sahih li'annahu yukhalif Malik, mungkin boleh. Kalau setakat tak ada muwatta, orang kata riwayat di Muslim ada, jadi isu. Tapi kalau hadis ni tak sahih, lafaz ni tak sahih sebab ziyadah dengan apa nama istilahat teknikal al hadis, mungkin boleh lah. Kita boleh terima perkara itu. Walaupun orang akan pertikai mengatakan Ismail bin Ja'far siqah, qalilul khata, bla 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 dan lain-lain sebagainya, kita boleh katakan bahwa siqah yukhti. Tapi sekali lagi, kalau ada imam ilal kata macam tu, barulah tak ada isu. Tapi kalau Qurafi, orang akan bertikai juga. Oke, lagi? Ustaz, Doktor, yang wa abihi dalam Muslim dia letak dalam usul hadis. Apa ditambah dalam? Hadis usul yang dalam Muslim, wa abihi yang Ismail. Ada apa? Dia letakkan dalam hadis usul. Coba anda cek. Setahu anda dia disebutkan selepas lafaz Imam Malik. Jadi kalau selepas Imam Malik, maka maknanya dia bukan usul tapi dia mutaba'ah. Dan ini pun jadi peluang bagi kita untuk mengatakan walaupun riwayat Muslim bukanlah lafaz bi saja, lafaz wa abihi ini apa namanya boleh kita taklil, masalahkan. Okey, kalau tak ada yang lain, terima kasih atas kehadiran kita hari ini. Perbincangan kita berlanjutkan nanti di grup kita. Kalau ada apa-apa update yang nak dibagi untuk maklumat semua, adalah sangat-sangat digalakkan. Dan kita berjumpa semula insyaAllah pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.